Percobaan saya dulu. Percobaan saya dulu. Tak. Oke. Percobaan saya dulu. InsyaAllah kita buka pengajian kita malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tutup kelasnya. Terbang. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalati ila al khairi ibtigha'a wajhillah wal maradatihi wa rukubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati silakan al-fadhil tuan-tuan imam, sebenarnya silakan al-fadhil tuan-tuan Bilal. Sebenarnya pengurusi masjid Encik Syahmin Yamin, sorry kan. Kemudian jawatan pasal masjid sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersama malam ini untuk kita memulakan kuliah kita lah, pengajian kita yang pertama daripada kitab Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Abu Barak Puri. Yang terjemahannya iaitu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sirah maknanya perjalanan kenabian atau perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya mulakan kuliah, suka juga memperkenalkan diri lah. Tuan, kenalkan diri tak? Tak apa. Memperkenalkan diri dulu. Nama diberi Ustaz Muhammad bin Kasim. Ustaz Muhammad bin Kasim berasal daripada Johor Negeri Sembilan. Sekarang menetap di Taman Cembuk Utama, Rembau. Bekerja di unit ukhuwah bahagian dakwah Jains di pusat dakwah baru lah.
pendidikan Sekolah Kebangsaan Undang Johor, kemudian Sekolah Menengah Datuk Undang Manap di Johor lah, kemudian mengaji pondok di Sungai Udang Melaka, pondok Tuan Guru Haji Wahid, masa itu masih hidup lagi lah, selama 3 tahun. Lepas tu sambung pengajian di Aceh, Indonesia, di Pasantren, Pasantren Istiqomatuddin Lam Atek Bandar Aceh selama 5 tahun. Balik daripada sana bekerja, mengajar itulah kan, dan ambil tauliah. Balik tu ambil tauliah terus dengan Datuk Muqtada mestilah pada tahun 95. So maknanya saya dah ada tauliah mengajar pada tahun 95 lagi sehinggalah sekarang kan. Masa tu tauliah mengajar dia bagi Johor je, dia tak bagi mengajar sampai banyak-banyak kata. Tu ustaz tak larat kata macam tu. Tapi sekarang ni tauliah mengajar untuk seluruh Negeri Sembilan lah. Setelah beberapa kali di renew, diminta penambahan dan sebagainya, jadi sekarang ni untuk seluruh Negeri Sembilan. Dan guru takmir daerah Seremban, guru takmir daerah Seremban, walaupun duduk di Rembau tapi guru takmir di Seremban. Itu biasalah tuan-tuan gitu. Orang duduk Rembau pun ada jadi guru takmir di Melaka itu. Dah orang sana minat, macam mana kan? Tempat sendiri orang tak minat, tempat orang lain yang minat ya. Macam tu. Kemudian bekerja mengajar di sekolah-sekolah swasta, sekolah agama swasta. Sampai tu sambung belajar di UKM lah, PJJ, Diploma Syariah UMC-SET selama 3 tahun. Tapi ada tangguh setahun tu, jadi akhirnya 4 tahun lah jadi macam tu. Mula bekerja di pejabat agama pada tahun 2010 bulan 9, 20 bulan 9 tahun 2010 ya. Bekerja sambung belajar di UKM, PJJ juga lah, untuk ambil ijazah, sehingga dapat ijazah tahun 2018, ijazah pengajian Islam pengkhususan dalam bahasa Arab dan juga tamadun Islam. Macam tu lah. Macam tu. Kemudian masuk kerja 2010, 3 tahun di pejabat agama Rembau, jaga masjid dan surau. Lepas tu masuk halal, dipindahkan halal selama setahun, unit halal. Lepas tu dipindahkan di pejabat agama Islam daerah Seremban selama 6 atau 7 tahun lah, sebagai pendolong timbalan pendaftar pernikahan dan rujuk daerah Seremban. Gitu. Kalau tuan-tuan nak tanya bab nikah, tanya lah. Tanyalah, tak ada masalah kan. Lepas tu bulan 6 tahun lepas pindah ke unit rukuah bahagian halal, jaga mu'alaf, kebajikan mu'alaf lah, sehinggalah sekarang macam tu. Dan guru takmir banyak tempat lah mengajar. Boleh dikatakan setiap malam tu adalah kelas. Malam tadi mengajar mana? Malam tadi mengajar di Surau Datuk Kelana, Ampangan. Malam ni di sini. Malam besok di Surau Asyakirin, Taman Senayan Indah. Macam tu. Boleh dikatakan adalah setiap malam ada kelas, walaupun ada juga kadang hari tertentu tu tak ada kelas. Macam tu. Kemudian telah menjadi guru takmir saya rasa lebih daripada 15 tahun. Lebih, mungkin 20 tahun juga rasanya sebagai guru takmir. Pernah jadi guru takmir di daerah Setampin, pernah jadi guru di daerah Rembau,
dan sekarang kami di daerah Seremban. Okey, insya-Allah. Jadi kitab yang kita nak sambung ni, kitab itulah Rahimul Maktum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kitab ni merupakan kitab sirah yang antara kitab sirah yang banyak dijadikan sebagai rujukan lah. Kitab sirah ni banyak, bukan ni je. Kitab Nurul Yakin pun jadi rujukan juga. Kitab sirah Ibnu Hisham pun juga menjadi rujukan. Dan banyaklah kitab sirah gitu. Dan kitab ini, kitab kat tuan-tuan tu ialah terjemahan dia. Bila ngajar, saya kadang bawa kitab Arab sekali, dan kadang-kadang saya baca Arab. Saya lebih suka baca Arabnya berbanding dengan bahasa yang Melayu. Sonok kat situ. Sebab memang saya ambil pengurusan dalam bahasa Arab. Kemudian saya punya latihan ilmiah pun untuk tesis dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, tapi berkenaan dengan ilmu badi', ilmu balaghah, iaitulah tajuk dia muhassinat maknawiyat dan muhassinat tahsiniyat lafziyat. Itu tajuk yang saya ambil. Dah selesai lah. Nak sambung belajar, nak sambung awal master, tak tahulah bila-bila. Dah nak bertangguh je. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita lihat tajuk agama orang Arab. Boleh tanya kita sambung situlah. Dia kata kana mu'azzamul Arab yudiruna binil Ibrahim munzu an nasha'at zuriyatahu fil Makkah wa intasharat fi jaziratil Arab. Dia kata adalah kebanyakan daripada orang Arab ni tuan-tuan, mereka itu beragama dengan agama Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan ada terjemahan kan? Lebih kurang sama je. Kata kana mu'azzamul Arab, kebanyakan orang Arab ni kata, mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim AS munzu an nasya'at zuriyatahu fil Makkah, semenjak daripada berkembangnya zuriat Nabi Ibrahim AS di Makkah. Gitu. Semenjak berkembangnya kisah Nabi Ibrahim tu, yang Siti Hajar dengan Nabi Ismail AS tu, Nabi Ibrahim sebenarnya tinggal di Palestin. Dia tinggal di Palestin, tapi oleh kerana dia ikut arahan Allah Ta'ala, maka ditinggalkan isterinya Siti Hajar kan di Mekah. Yang Mekah masa tu hanya orang kata kering kontang, dia tak ada apa. Dan ada kabilah-kabilah yang ada selalu lalu kat situ, iaitulah suku Jurhum nama dia. Suku Jurhum ini antara suku-suku terawal yang duduk, yang dia suka kata munamadi di situlah. Tapi dia tak tahu situ adalah Kaabah nanti. Dia tak tahu, mereka tak tahu. Dia tak tahu. Tapi hanya ada sekadar kata kesan-kesan begitulah, yang bahawa situlah akan dibina Kaabah gitu. Kemudian apabila terjadinya kisah Nabi Ismail AS, yang mana air terpancar daripada kaki dia, maka masa itulah lepas tu barulah berkembangnya suku Jurhum, dan mereka pun tumpang ke situ, dan mereka minta kebenaran untuk tumpang. Waktu itu Nabi Ismail dan juga Siti Hajar masa itu, mereka ditinggalkan 2 orang kat situ. Ditinggalkan 2 orang, sedangkan Nabi Ibrahim di Palestin. Tuan-tuan bayanglah macam mana jauhnya Palestin dan juga Mekah itu. Kalau ikutkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, Nabi pergi kan, yang naik burak itu memanglah secara memandang. Tapi kalau ikut kata dari segi kenderaan unta ataupun kuda, lebih kurang dalam 1 bulan perjalanan. Jauh dia, sangat jauh perjalanan dia. Tapi disebabkan oleh kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan,
Kalau Allah telah sebut dekat dalam Quran tu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu samul basir. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Mekkatul Mukarramah ke Baitul Muqaddis di Palestin yang kami berkati di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, kerana kami nak tunjukkan kekuasaan kami. Kan sebab itu? Kerana kami nak tunjukkan kekuasaan kami. Kerana Isra' Mi'raj ni bukan Nabi berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri memang tak lepas lah, tapi dia sampai dah tu. Sebulan baru sampai. Lepas itu naik ke langit lagi. Kan jauh perjalanannya. Jadi Isra' Mi'raj itu Nabi dibawa, kan? Nabi dibawa dengan menaiki borak. Gitu. Kalau kita tengok kita Isra' Mi'raj je lah. Tapi bukan nak kita Isra' Mi'raj malam ni. Kita nak kita ni. Gitu. Baik, kemudian wantasyarat fi jaziratul Arab. Kemudian berkembanglah kan sekalian keturunan Nabi Muhammad Ibrahim tu ke jazirah Arab gitu. Dan agama juga berkembang macam tu. Wa kanu ya'budullah wa yuhafiduna wa yaltamizuna bi sya'iri dinil hanif. Adalah mereka semua masa tu, mereka itu ya'budullah, mereka menyembah Allah Ta'ala. Ni pada awal-awal kan kisah kata orang Arab ni, agama Arab ni, asalnya mereka ini menyembah Allah Ta'ala. Ya'budun Allah. Kemudian yuwahhiduna, dan mereka mentauhidkan Allah. Kemudian wa yatamizuna bi sya'airi dinahu hanif, dia kata. Dan mereka iltizam dengan syariat-syariat agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nampak? Mereka beriltizam dengan nama agama Ibrahim pada asal-asal sebelum datangnya orang kata pahaman-pahaman jahiliyah, penyembahan patung berhala dan sebagainya macam tu. Hatta qala alaihimul amad, sehinggalah berlalu tempoh masa yang lama. Dia kata berlalu tempoh masa yang lama, kemudian tuan-tuan wanasu khazzam mimma zukiru bih, dan mereka terlupa terhadap apa-apa yang diperingatkan kepada mereka, kecuali annahum baqi fihim tauhid, kecuali sesungguhnya mereka itu kekal pada mereka itu akan tauhid, kan? Kemudian wa'iddatun sya'airi min hazaddin, mereka juga mereka patuh dengan agama tauhid, tetapi dalam masa yang sama, kan, tiba-tiba tuan-tuan hatta ja'a Umar Amru bin Lu'ay, tiba-tiba datanglah seorang lelaki bernama Amru bin Lu'ay. Asalnya orang Arab ni mereka sembah Allah, mereka beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim AS. Apa syariat Nabi Ibrahim mereka buat, mereka ikut macam tu. Tetapi ada di kalangan syariat-syariat itu pun mereka ada yang dah lupa dah. Tapi tauhid tu masih ada lagi. Tapi dari segi macam amalan-amalan tertentu mereka dah lupa. Mereka dah mula meninggalkan sikit-sikit macam tu. Nampak tak? Sehinggalah hatta ja'a Amru bin Lu'ay, dia kata. Datanglah seorang lelaki bernama Amru bin Lu'ay, Raisul Khaza'ah. Dia ni kepala ataupun suku Khaza'ah. Kena Arab ni dia banyak suku. Banyak suku kan, banyak kelompok lah, banyak kumpulan-kumpulan dan sebagainya. Macam tu. Wa kana qad nasha'a ala amr azim minal ma'ruf. Dan Amru bin Lu'ay ni dia kata, dia ni orang yang orang kata suka melakukan benda yang besar, terutama sekali dalam perkara makruf. Benda makruf dia suka buat. Kemudian wasadaqah, dia juga suka bersedekah. Kemudian wal haras ala umuri din, dan juga dia lomba dalam urusan-urusan agama. Mana dalam bab-bab agama ni dia suka ke depan. Gitulah. Dia suka ke depan. Kan? Boleh sebut Amru bin Lu'ay, ni orang agama, ni abad ni, macam tu. Macam tu. Fahabbahullah, sehingga manusia
mencintai dia. Yalah, dia dah suka buat kebajikan, suka buat benda-benda baik, tentulah orang suka tak. Cuba kalau tuan-tuan orang kata mencuri, merompak, mengintai orang mandi, kan, memfitnah orang, marah tak orang? Marah kan? Kan, nampak muka tahu dah ni. Jadi wadanu lahu zanna'an minhum annahu min ukabiril ulama wa afdal ulia, dia kata. Dan mereka menyangka ada di kalangan mereka tu menyangka bahawa Amru bin Lu'ay ni, dia kata, min ukabiril ulama, dia kata. Dia ni kemungkinan besar termasuk daripada ulama besar. Dia ni mungkin ulama besar, dia kata. Wa afdal awliya, dan seafdal wali, dia kata. Sampai begitulah orang kata sangkaan orang pada dia lah, tanggapan orang pada dia pada Amru bin Lu'ay ni. Yalah, kalau dah dia suka buat kebajikan, dah suka tolong orang, suka bersedekah, kemudian dalam agama pun dia suka ke depan dan sebagainya. Jadi orang sangka, dia kata min ukabir ulama, dia kata dia ulama besar, dia kata. Wa ufadil awliya, ni tentu orang kata awliya, wali-wali Allah gitu. Sehinggalah sampai masa tuan-tuan, summa innahu safara ila Syam, dia kata. Sehinggalah satu masa Amru bin Lu'ay ni pergi musafir ke negara Syam. Dia pergi ke Syam. Fara'ahum ya'buduna awsan, maka dia melihat orang-orang kat situ tuan-tuan, mereka itu menyembah patung. Awsan ni patung lah, ataupun asnam. Awsan ni antara anak beranak patung itu, awsan kan, ataupun suar, ataupun tamasil, ni antara adik-adik patung juga. Jadi dia pergi ke negara Syam, dan Nabi pun kalau ikut, Nabi pernah berniaga ke Syam, kan, dengan membawa barang dagangan siapa tu, Siti Khadijah. Nabi pergi berniaga dengan Syam bersama dengan Ummu Aiman, tak silap saya. Berniaga dengan Syam, membawa dagang Siti Khadijah, dan akhirnya membawa laba yang keuntungan yang besar. Sehinggalah Siti Khadijah pun tertarik kepada Nabi, dan akhirnya Nabi kata mengantar macam pinangan, perempuan pinang lelaki je, tak ada masalah kan. Yalah, kalau panan macam mana, kan gitu. Dan nak kata Nabi pula muda kan, kena orang tua cari muda banyak, orang muda cari orang tua, tua cari muda. Lelaki umur, saya pernah kahwinkan seorang lelaki itu di pejabat agama Musliman dulu. Perempuan tu dalam 20 lebih lah, nak lara lagi. Lelaki itu dalam 60 tahun rasanya. Poligami, isteri yang kedua. Isteri ada masa tu, isteri pertama ada. Boleh buat? Boleh buat tak? Tak berani kan? Gitu. Kangkop orang dunia yang ketiga, keempat dan sebagainya, kan? Jadi kita lihat kepada tadi, fara'uhum ya'buduna awsan. Dia lihat orang yang dengan Syam itu, mereka itu menyembah patung berhala. Fa ahsana zalika wa dhannahu haqqan, maka dia menganggap apa yang mereka buat tadi, dia kata benda yang baik. Wazannahu haqqan, dan dia menyangka benda ni benar-benar gitu. Kenapa dia kata benda ni benar-benar? Anggapan dia kata li'anna Syam mahalul rusul wal kutub. Dia kata kerana Syam ini tempat kebanyakan daripada rasul-rasul dan juga banyak kitab yang diturunkan di situ. Dia kata takkanlah orang Syam ni tak betul, dia kata. Takkan dia tak betul ni, orang Rasul banyak turun kat sini, Nabi banyak turun kat sini, lepas tu kitab-kitab pun ada diturunkan di sini. Takkanlah tak betul, dia kata. Jadi dia anggap benda tu betul lah. Apa yang orang Syam tu buat, dia anggap betul, dia kata. Faqaddama ma'hu bil hubal, lalu dia kan membuat ataupun membawa balik hubal. Hubal ni patung.
patung diambil daripada negeri Syam tadi. Wajalahu fi jawfil Ka'bah, lalu dia ambil patung tu diletak dalam Kaabah. Ambil patung letak dalam Kaabah. Wada'a ahli Makkah ila syirki billah, kemudian dia menyuruh orang-orang Mekah ni kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, maklumlah masa tu kemungkinan jadi disebabkan mereka ni dah jauh dengan rasul-rasul yang sebelumnya orang Arab ni, dan ada pendapat menyatakan zaman tu ialah zaman fatrah. Zaman fatrah ni zaman ketiadaan Nabi dan Rasul. Sebabkan oleh tak ada Nabi dan Rasul, dan ada sebahagian mereka ini yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Kemudian Abu Bil'ai ni pula, dia ni orang kuat agama. Jadi mereka anggap apa yang Abu Bil'ai ni semua betul. Walaupun dia bawa balik Hubal, patung berhala, letak fi jawfil Ka'bah, letak dalam kota Ka'bah tadi. Wada'a ahlul Makkah ila syirki billah, lalu dia panggil orang-orang Mekah ni mengajak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ajabuhu, lalu mereka memperkenankan permintaan Amr bin Lu'ay. Gitu. Sumalam yalbasu ahli Hijaz antabu ahli Makkah. Kemudian ahli Hijaz pula, mereka itu mengikut kepada orang Mekah. Bila dia tengok orang Mekah ni semua patung, orang golongan Hijaz pun mereka pun ikut ke sekali. Dia kata li'annahum mulatul baiti wa ahlul haram, kerana Mekah ni dia kata macam tempat tumpuan dan ahli haram. Tempat tumpuan mana orang, tempat popular lah. Jadi kalau dah tempat popular sembah patung, takkan kita tak sembah, kata. Dah Amr bin Lu'ay, orang kita, orang-orang ulama besar ni kan, dia kata bukan kepada ulama besar, wafadil awliya, kan, wali besar ni. Kalau dah wali besar sembah patung, takkan kita tak sembah, dia kata. Jadi mereka ikutlah sekali macam tu. Nampak? Wa kana Hubal minal aqiqil ahmar, dan adalah Hubal itu dia dibuat daripada batu akik yang berwarna merah. Dia itu saya kata tak ada timah situ, dalam kitab ni ada. Wa kana Hubal min aqiqil ahmar ala suratil insan, adalah Hubal itu dia dibuat daripada batu akik yang berwarna merah di atas rupa manusia. Dia diambil Hubal tu daripada luar tadi kan, daripada Syam. Kemudian maksurul yadil yumna, tangan kanan dia macam pecah lah ke. Tangan kiri. Tangan kanan dia macam pecah. Kemudian adrakatul Quraisy bizalika, kan, faja'alu lahu yadan minaz zahab. Kemudian lalu dia orang Quraisy, kan, mengambil Hubal tadi, kemudian dia ambilkan emas, lalu dijadikan tangan dia. Ambil emas, mungkin emas tu mungkin dia tempur dan sebagainya, dicairkan tempur dan sebagainya. Faja'alu lahu yadan minaz zahab, begitu. Lalu mereka menjadikan dia tangan daripada emas. Dibuat tangan beremas, tuan, akan Hubal tadi. Wa kana awalu sanamun lil musyrikin, dan ia adalah Hubal ni awal-awal sembahan kepada orang musyrikin. Dan mereka itu membesarkan dia, mengagungkan dia, kemudian dia kata uqaddisuhu indahum, dan mereka itu menyucikan dia, membersihkan dia, mengagungkan dia. Oh, ni Hubal ni hebat ni, Hubal ni bagus ni. Dia kata inilah tuan-tuan yang berlakulah pada pemula Islam, tuan-tuan. Gitu. Baik, kemudian kat situ ada tak? Tak ada. Kita tengok yang terjemahan tu lah. Dia kata antara berhala yang tertua ialah Al-Manat. Ini antara berhala lagi lah, Al-Manat, yang terletak di Al-Mushallal, di pesisiran Laut Arab, berhampiran dengan tempat yang pertama Qudayd, Qabdalyadal Qudayd. Dalam bahasa Arabnya Qudayd, Hazwa Qudayd. Dia kata.
Kemudian mereka meletakkan Al-Lata di Taif. Ni Al-Lata ni nama bahala ni. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan seterusnya. Al-Uzza di Wadi Nakhlah. Summa takhadhu Al-Uzza bi Wadi Nakhlati Syamiyah fawqa zatil Iraq. Dia kata. Kemudian mereka meletakkan Al-Uzza di Wadi Nakhlah, yang mana dianya terdapat di satu tak jauh daripada Iraq. Dia tak jauh daripada Iraq. Jadi ketiga berhala ni tuan adalah berhala-hala mereka yang terbesar. Ni berhala-berhala yang terbesar. Itulah Amanat, Al-Lata, Al-Uzza. Kemudian setelah pensyirikan mulai berluasa dan berhala-hala semakin banyak di merata tempat di Hijaz. Setelah itu kemusyrikan mulai berluasa dan berhala-berhala pun semakin banyaklah di merata tempat di Hijaz. Kalau sebenarnya kalau ikut dalam Arab ni banyak lagi berhala-berhala lain. Dia bukan Amanat, Al-Lata, Uzza lah, banyak lagi berhala-berhala lain yang yang dibuat. Kemudian ada lagi berhala lain. Diceritakan bahawa Amr bin Lu'ay ni dapat melihat jin gitu. Masya-Allah. Kan? Dia ni ada pendapat menyatakan dia ni boleh melihat jin. Dia kata, "Wa yasru anna Amr bin Lu'ay kana lahu ra'i minal jin. Fa akhbarahu anna asnamal qaumun Nuh waddan wasiwa wa jagus wa nash mazpunatun bijiddah." Dia kata, disebutkan bahawa Amr bin Lu'ay ni, dia ni kononnya lah, dia ni boleh melihat benda-benda macam gaib macam tu. Dia boleh melihat benda gaib dengan perantaraan jin. Gitu. Jin tahulah kan, kalau kita bersahabat dengan jin ni, yalah, cuma jin ni ada kafir, ada Islam. Ada kafir, ada Islam. Sebaik-baiknya kita jangan bersahabat dengan jin. Sebab ada orang waktu itu kerana dalam perubatan dia menggunakan jin. Dia memasukkan jin dalam badan si pesakit supaya jin itu boleh menghalau jin yang terdapat dalam pesakit. Badan pesakit itu. Orang sakit tu yang macam orang histeria kan, orang kata kemasukan jin, memang ada jin dalam tu. Lepas tu cara dia nak halau jin tu, dia masukkan jin dia. Dia masukkan jin dia dalam badan orang tu. Bila jin dia masuk dalam badan orang itu, maka jin orang tu menghalau jin yang ada dalam tu. Koi keluar kan. Gitu. Bila dah keluar, kononnya jin yang ada masuk tu keluar balik. Tak ada. Jin dia duduk dalam tu. Jin dia duduk dalam tu. Jadi pesakit ingat jin dah keluar. Kan dia kata tadi, tak apa, saya masukkan jin saya untuk halau jin terdapat dalam badan kamu. Maka dia masukkanlah jin dia dalam badan perempuan. Contohlah perempuan sakit kan. Maka jin tu pun menghalaulah jin yang terdapat dalam badan perempuan tu. Bila dah halau jin perempuan tu, maka dia panggil jin ni keluar balik. Sebenarnya dia tak panggil jin tu keluar. Jin tu masih ada dalam badan perempuan tu. Itu antara taktik orang untuk bomoh, untuk dukun dan sebagainya. Okey. Dan kebiasaan untuk bomoh, untuk dukun ni memang dia tak nak share dia punya ilmu dia. Berlainan kalau perubatan Islam. Kalau perubatan Islam biasanya kita akan kongsi ilmu, betul tak? Kongsi ilmu. Saya pun ada ambil ijazah dengan Darul Syifa punya. Darul Syifa kan dulu. Kan? Kalau Darul Syifa tu dia punya pelajar-pelajarnya kan, kalau ikutkan lebih daripada 10,000 orang pelajar. 10,000 orang yang tamat. Itu yang tamat tu lebih kurang 10,000. Kemudian yang jadi perawat lebih kurang dalam 4,000 yang betul-betul jadi perawat. Sebab ada orang belajar perubatan tapi dia tak jadi perawat. Dia hanya belajar perubatan tu untuk diri dia saja. Nak kena azan ke tak? Terus jadi. Tuan lihatlah kalau orang kata tu guru ni bahagian perubatan ni, tengok banyak tak nak murid dia. Banyak.
Banyak nama murid dia. Ismail Kamus ke, ataupun Tuan Guru Arundin ke, almarhum kan. Ramai, beribu-ribu nak murid. Tapi tuan-tuan lihat, tengok Tuan Bomoh. Tuan Bomoh ke, dukun ke, banyak tak nama murid dia? Tak nak. Kalau ada pun satu dua je nama murid dia. Sebab apa? Mereka tak nak kongsi ilmu. Itu beza untuk perubatan Islam dengan Tuan Bomoh dengan Tok Dukun. Susah kita nak dapat ilmu daripada dia. Susah nak dapat. Memang payah nak bagi macam tu. Mungkin disebabkan apa yang dia buat tu tak betul ke, ataupun mungkin dia mohon perantaraan jin ke, kita tak tahu. Tak tahu kan, wallahu alam lah. Kita tak tahu kan. Tapi kalau ikutkan memang kita tak digalakkan berjumpa dengan Tok Bomoh, Tok Dukun dan sebagainya kan. Kalau kita sakit dan sebagainya, sebaik-baiknya cegah perubatan Islam dan sebagainya. Kan? Jadi diceritakan dari bahawa Amr bin Lu'aini dia melihat jin, dia dapat melihat jin di mana jin telah memberitahunya bahawa berhala-berhala kaum Nabi Nuh seperti Wad, Suwa, Yagud dan Nas tertanam di Jeddah, dia kata. Madnu patum bi Jeddah. Fa'ataha wantasyaraha. Lalu dia pergi ke tempat tu, dia gali. Dia pergi ke tempat tu, dia gali, dia cari. Kemudian setelah ditemui, dia bawa berhala itu, summa aradaha ila Tahamah. Dia bawa ke Tahamah. Bila datang musim haji, tuan-tuan, falamma ja'al hajj dafa'aha ila al-qabail. Bila datang musim haji, berhala-berhala itu dibagi kepada kabilah-kabilah Arab yang datang daripada luar kan. Kerana kabilah-kabilah Arab ni mereka masih lagi antaranya mengamal agama Nabi Ibrahim. Itu sebabnya kalau ikut kita baca sejarah Islam, orang kafir Quraisy ni kan, mereka masih lagi bertawaf di Kaabah. Cuma bertelanjang gitu kan. Mereka masih lagi bertawaf di Kaabah. Mereka masih lagi mengamalkan agama Nabi Ibrahim, tetapi dah bercampur aduk. Gitu. Bertelanjang, bertawaf keadaan bertelanjang, lepas tu kata menari, bertepuk tangan depan Kaabah tu. Gitu. Jadi dah bercampur aduk lah. Itu yang Allah Ta'ala kata nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, ketika umur Nabi umur 40 tahun, dilantik sebagai Nabi dan Rasul untuk betulkan balik ni. Bearing dah salah ni. Bearing dah salah kan. Macam tu. Kereta ke depan, tapi bearing dah tak betul. Itulah ibaratnya. Dia punya otak tu dah masuk air lah saya kata. Otak dah masuk air. Jadi nak kena keluarkan air tu. Air tu nak keluar. Kemudian bila tiba musim haji, dia memberikan bahala-bahala tu kepada kabilah-kabilah untuk dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Akhirnya setiap kabilah bawa berhala ke rumah mereka. Buat balik, sonok nak buat balik. Samping itu mereka ni, orang Arab ni pun memang kata naluri mereka. Ya, Malaysia ni pun sebenarnya naluri mereka mencari Tuhan, betul tak? Masing-masing mencari Tuhan. Hatta orang kafir pun semua cari Tuhan. Kerana fitrah Malaysia itu mencari Tuhan. Sama ada agama Hindu ke, agama Buddha ke, agama Mesir ke, apa benda agama dalam dunia ni, masing-masing mencari Tuhan. Walaupun ada juga yang tak percaya pada Tuhan, ada juga. Golongan etis dia tak percaya dengan Tuhan. Tapi bila susah, dia minta tolongan Tuhan. Dia tak percaya Tuhan. Bila time susah, Allah barulah percaya dengan Tuhan pula. Ya Tuhan, tolonglah. Percaya pula Tuhan. Tapi agama-agama lain, mereka menyembah yang selain daripada Allah Ta'ala. Menyembah patung berhala. Mereka menyembah Tuhan yang dibuat kemudian, sedangkan pembuatnya wujud dahulu. Sepatutnya Tuhan ni mestilah wujud dahulu. Betul tak? Hujat Tuhan mestilah wujud dahulu, sedangkan makhluk wujud kemudian. Tapi ini terbalik. Maknanya pembuat bahala tu wujud dulu, Tuhan yang bahala tu wujud kemudian.
Pelik tak manusia ni? Pelik. Kalau ikut dengan logik lah, sebab saya pun mengajar tauhid juga, buat tauhid. Ayat tempat tauhid ni, kan? Antara kata kebangangan manusia ni, kebodohan manusia ni, takkan dia tak faham. Pembuat berhala biasanya wujud dahulu. Berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu wujud kemudian. Tapi masalahnya pembuat itu menyembah Tuhan itu yang wujud kemudian itu. Itulah yang berlaku lah. Salah satunya adalah syaitan lah. Syaitan mempengaruhi mereka. Gitu. Baik, kita lihat seterusnya. Akhirnya setiap kabilah memiliki berhala di rumah. Akhirnya mereka memenuhi Masjidil Haram dengan berhala. Ketika Rasulullah SAW menawan kota Mekah, didapati terdapat 360 berhala di sekitar Kaabah. Lalu baginda menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian baginda memerintahkan bahawa dibawa keluar daripada masjid dan untuk dibakar. Macam tu. Semua sekarang ni kata macam mana wujudnya kepada manusia ni kepada penyembahan pada berhala. Macam mana wujud dia? Macam tu. Kalau sebut dalam kitab Arabnya dia kata amma fikratu syiriki wa ibadatul asnam qad nasha'a fihim ala usasin annahum lamma ra'ul malaikata wa rusul wan nabiyyi wa ibadullah salihin min al-awliya wa atqiya al-qamin min al-khamar bi amal khair. Adapun fikrah syirik ni, fikrah syirki, macam mana wujud fikrah syirik ni dan juga penyembahan kepada berhala ini, dan sebenarnya dulu mereka ini orang Arab ni, mereka ni percaya kepada malaikat-malaikat, nabi-nabi, hamba-hamba yang soleh di kalangan awliya-awliya, kemudian golongan-golongan atqiya, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berdiri dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Ini asalnya mereka, orang Arab ni. Mereka ni respect orang macam tu. Contohnya malaikat yang jadi pada nur. Kemudian rasul-rasul, mereka respect, mereka beriman. Kemudian nabi-nabi, kemudian hamba-hamba yang soleh, mereka pun respect. Yang terdiri pada awliya, kemudian atqiya, kemudian yang berdiri dengan amal kebajikan. Lamma ra'ahum annahum aqrabu khalqallah. Tak kala mereka melihat mereka ni tadi, mereka ni orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian wa akramahum darajah, dan Allah Taala memuliakan akan derajah-derajah mereka tadi, kemudian membesarkan pula mereka tadi dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa annahum qad zaharat ala aidihim ba'dal khawarij, dan sesungguhnya sungguh telah zahirlah pada tangan-tangan mereka itu sebahagian daripada benda-benda yang mencari adat, war karamah, dan perkara-perkara karamah. Perkara-perkara karamah kan banyak berlaku pada wali-wali Allah Ta'ala. Dan kata Nabi-Nabi Rasul itu mereka diberikan mujizat-mujizat. Dan mereka tahu ni golongan-golongan ni, dia kata ni orang dekat dengan Allah Ta'ala ni. Ni golongan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Aqrabu khalqillah ilaihim. Ini orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka ni orang Arab ni kata zannu anna Allah a'tahum syai'in minal qudrah, dia kata. Lalu mereka menyangka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada mereka ni tadi, golongan-golongan seperti malaikat, rasul-rasul, nabi-nabi, hamba yang soleh ni, dan orang yang banyak berkewajikan tadi. Mereka menyangka Allah Ta'ala telah memberikan mereka itu sesuatu daripada kudrah, kekuatan. Wa tasarruf fi ba'dil umur, dan mempergunakan di atas sebagian urusan-urusannya yang telah pun dikhususkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mentasarrufkan sebagian urusannya kepada yang telah pun dikhususkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wa annahum li ajli tasarrufihim hadza wali ajli jahil wa manzilatihim innallahi ta'ala. Dan sesungguhnya mereka
mereka menyangka bahawa segala orang kata amalan-amalan mereka tadi, golongan-golongan tadi, kan, dan juga di kalangan mereka itu ada yang orang kata dibunyikan, orang kata jah ni macam aura lah sebenarnya, aura. Mereka ni ada aura-aura yang hebat. Dan tempat mereka pula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ni macam sebagai wasitah perantaraan di antara umat Ta'ala dan di antara hamba. Mereka kata ini orang yang hebat-hebat. Ini perantaraan ni Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, malaikat-malaikat ni kan, hamba soleh ni semua perantaraan antara mereka dengan antara hamba ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata. Kemudian fala yanbaghi li ahadin ay ya'rada ahjatahu ila Allah illa biwasitatil haula'i. Dan tidak seyogyanya bagi seorang tadi bila nak mohon satu hajat kepada Allah Ta'ala, mereka akan menggunakan orang-orang tadi. Bila nak mohon satu hajatnya, mereka akan cari, oh ni awliya, minta tolong ya, kan, ya Tuan Syekh, kan, Syekh yang minta tolong ni hamba yang soleh ni minta tolong dengan hamba yang soleh tadi. Kalau nak minta satu hajat, mereka tak terlangsung terus direct kepada Allah Ta'ala, tapi mereka cari orang je tadi. Jadi orang-orang tadi dia respect lah, dia respect oleh orang Arab tadi. Kan, di annahum yasma'una lahu indallah. Kerana mereka ini mereka anggap boleh beri syafaat. Boleh mensyafaat kepada mereka pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna Allah la yuraddu syafa'atihim, dan Allah Taala tidak akan menolak segala syafaat mereka tadi. Li ajli jadi, kerana disebabkan oleh aura mereka. Jah, tuah ataupun aura yang ada mereka. Wa kadzalika la yanbaghi al-qiyam bi ibadatillah illa biwasitah haulai. Demikian juga mereka itu tidak akan melakukan ibadah kecuali dengan perantaraan orang tadi. Mana kalau mereka nak beribadah mesti panggil orang tu. Mereka panggil orang tadi, orang soleh tadi, para nabi dan para rasul, kan? Kalau nak buat benda baik, minta orang soleh ni macam leader lah dalam ibadah tadi. Mereka takkan buat kecuali mesti panggil mereka. Ya annahum bi fadli martabihim saufa yukaribunahu ila Allah zulfa. Kerana bahawa sungguh mereka tadi dengan kelebihan yang ada pada mereka, mudah-mudahan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala. Kemudian bila berlalu masa yang lama, bila orang-orang tadi dah meninggal, kan, Nabi dan Rasul tu dah meninggal, hamba-hamba yang soleh tu pun dah pergi meninggal, lepas tu orang-orang atqiya, orang yang takut pada Allah Ta'ala dah meninggal, dan orang yang suka buat amalan yang soleh mereka dah meninggal. Lalu apa yang berlaku punutan? Dia kata fatahanu bi'azamihim, lalu mereka mengukir-ngukir, mengukir-ngukir asuran wat tamasil, lalu mereka mengukir patung-patung ataupun acak-acak. Kerana apa? Kerana nak ingatkan orang tadi yang dah meninggal tadi. Dia imma haqiqatan tubatiku suruhum allati kanu alaiha. Ada kalanya apa yang mereka buat tadi memang bertepatan dengan apa yang mereka fikirkan. Oh, ini orang soleh ni macam ni rupa dia. Disebabkan mereka pernah, mungkin kalau mereka pernah jumpa orang tu, orang soleh tu, jadi dia buat patung yang rupa orang soleh tu. Ada kalanya hanya khayalan saja, dia kata. Wa imma khiyaliyah tutabiqu ma takhayyalu lahu min as-surah fi azanihim, dia kata. Ada kala hanya sebagai khayalan saja. Khayalan saja. Mungkin rupa dia macam ni. Mungkin hidung dia macam ni, mungkin mata dia macam ni, orang soleh tu. Sedangkan mereka tak pernah jumpa pun. Lalu mereka buat acah, buat patung, buat gambar-gambar dan sebagainya. Gitu. Wa hazi surah wa tamasil ya allati tusamma bil asnam. Dan ini surah tadi, rupa-rupa tadi, tamasil ni, patung-patung, acah-acah itu, lalu dinamakan sebagai asnam. Itu dinamakan berhala tu. Oh, dinamakan berhala. Dan syaitan pula masuk. Dah masuk pemikiran ke ini, kan?
Apa lagi sembahlah. Takkanlah kata buat patung je. Alang-alang buat patung tu sembahlah. Kata apa masuk kan. Masuk. Akhirnya itu yang sampai kepada penyembahan kepada patung berhala. Lepas tu pula ada yang jenis orang kata buat berhala pula, jual pula berhala, dapat pula income. Dapat income pula, jadikan jana pendapatan pula. Tengok. Yalah masa tu zaman fatrah, dah jauh daripada Nabi dan Rasul. Tetapi bila zaman fatrah ni, kalau ikutkan tidak diazab. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Dan tiadalah mereka itu akan diazab sehingga diutuskan Rasul. Bila dah utuskan Rasul dan Rasul dah berdakwah, Nabi dah berdakwah, ajak kepada jalan yang benar, mereka tak nak ikut, baru akan kena azab. Selagi mana tidak diazab, selagi mana tidak utuskan Rasul dan Nabi, selagi itulah mereka masih lagi yang kita dikatakan zaman fatrah. Dimaafkanlah, ikutkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Masya-Allah. Sekadar itulah tuan mukadimah kita, permulaan kita, pengajian kita malam ni. Insya-Allah akan datang boleh kita sambung lagi. Boleh? Tuan pengurusi. Tuan pengurusi ya. Ada soalan tak semasa itu? Tak ada? Tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanatan ya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana khufa arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakash syaqa wa su'il qada wa samasatil 'ada. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tawassalna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala. Bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.